Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu Allah ilan nasi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sudah kita cuti sebulan. Alhamdulillah, hari ini kita menyambung semula pelajaran kita yang lepas. Jadi pada hari ini kita menyambung kita punya pembelajaran, iaitu tentang 12 sebab kenapa isim mansub berbaris atas. Jadi sebelum tu kita belajar 3 sebab isim majrul ataupun kenapa isim itu berbaris bawah, dan 7 sebab kenapa isim marfa' ataupun kenapa dia berbaris dhammah bermarfa', dan juga hari ini 12 sebab kenapa isim itu berbaris mansub. Yang berbaris marfa' tu hari seharusnya kita jangan lupalah, sebab benda ni penting. Kalau tidak kita payah nak beri makna, melainkan kita faham kenapa dia marfa' ataupun kenapa dia mansub, kenapa dia majrur. Jadi 7 sebab marfa' tu adalah yang pertama dia mubtada'. Mubtada' tu maknanya permulaan ayat lah. Yang kedua khabar. Bila ada mubtada' ada khabar. Kedua-duanya itu adalah berbaris marfa'. Dan juga bila masuk kana. Kana tu dia masuk, dia jadi 2 baris. 2 baris. Satu baris marfa', satu baris mansub. Yang baris marfa' tu isim kana. Yang baris mansub tu isim khabar kana. Kalau isim kana berbaris marfa', khabar kana berbaris mansub. Ataupun isim kana berbaris dhammah dan khabar kana berbaris atas. Dan yang keduanya khabar inna. Isim kana, khabar inna, kedua-duanya juga adalah berbaris marfa'. Dan yang keempatnya adalah fa'il. Dalam ayat tu ada fa'il. Jadi fa'il berbaris marfa'. Dalam fa'il ni mesti ada fa'il. Mesti ada perbuatan. Jadi dalam perbuatan tu mesti ada pembuat dia. Pembuat dia mesti berbaris marfa'. Mesti. Ataupun naib fa'il. Naib fa'il pun berbaris marfa'. Kemudian tabi'. Tabi' marfa' pun juga berbaris marfa'. Jadi itu 7 dia.
7 sebab kenapa isim marfu' berbaris. Mengapa isim berbaris marfu'. Ada 7 sebab. Kemudian 12 sebab yang hari ini punya adalah berbaris mansub. Jadi di antara ataupun yang berbaris mansub tu adalah ada 12 tu adalah yang di dalam kotak ni. Tuan-tuan nampak dia punya nota yang saya keluarkan ni di dalam masing-masing punya layar. Ada nampak. Ada. Jadi mansub. Jadi isim mansub itu adalah pada 12 sebab. Sebab yang pertama kerana khabar kana. Yang kedua isim inna. Yang keseterusnya hal. Munadi. Munadi ni adalah panggilan. Mustasna. Mustasna ni adalah pengecualian. Kemudian tamiz adalah tamiz juga adalah berbaris mansub. Kemudian maf'ulun bih berbaris mansub. Semua maf'ul. Asal maf'ul je semua berbaris mansub. Sama ada maf'ulun bih, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ahu, maf'ul fihi, maf'ul la ajali. Itu semua berbaris mansub ataupun baris atas. Kemudian yang terakhir adalah tabi' mansub. Tabi' mansub sama dengan tabi' marfu' yang kita telah bincang sebelum ini. Jadi itulah dia sebab kenapa isim isim berbaris mansub. Jadi kemudian kita kena tahu pula dia punya tanda-tanda baris mansub. Jadi baris mansub ni di antara tandanya adalah fathah. Fathah tu dipakai kepada perkataan yang mufrad dan juga jamak taksir. Kalau yang berbaris fathah tu berbaris mansub dengan fathah ataupun dengan baris biasa, mana dia mufrad ke satu ataupun jamak taksir. Jamak taksir juga berbaris dengan baris mansub. Manakala baris tanda mansub dengan ya apabila dia musanna ataupun dia jamak muzakkar salim. Kalau fathah tu mufrad dengan jamak taksir. Kalau baris mansub tu dengan ya, makna perkataan itu musanna. Musanna maknanya dua dan jamak ataupun jamak. Tetapi ada juga mansub berbaris kasrah, berbaris bawah. Ada mansub, tanda mansub tapi baris dengan baris bawah. Apa dia? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim saja yang kalau dia mansub berbaris bawah. Kerana dia tak boleh baris atas. Kemudian baris mansub juga dengan alif, dengan huruf alif. Kenapa? Kerana dia isim yang 5. Isim yang 5. Itu sebab dia basuh dengan alif. Jadi sekarang kita pergi kepada alamat mansub yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Jadi alamat ataupun perkataan yang berbaris atas kerana dia maf'ulun bih. Oleh kerana dia duduk di tempat maf'ulun bih, maka dia berbaris mansub. Jadi setiap maf'ulun bih mesti ada fa'il. Fa'il adalah perbuatan. Kemudian dalam perbuatan tu mesti ada fa'il, pembuat. Pembuat dia adalah fa'il, maknanya pembuatlah. Kalau fi'lun perbuatan, dia boleh mabni, boleh mu'rab. Dia boleh berbaris. Dia boleh berubah-ubah baris. Ataupun dia tak berubah, mabni. Kalau fa'il, sebagai contoh fa'il madi, dia tak berubah. Duduk kat mana pun dia tetap mabni. Tapi kalau fa'il mudhari', dia berubah. Ada masa dia baris merafa', ada masa baris atas, dan juga ada masa dia baris mati. Kemudian fa'il pembuat mesti marfu'. Sama ada perbuatan tu fa'il amar ke, fa'il madi ke atau fa'il mudhari' dia punya baris dia mesti juga mestilah marfu'. Mesti dia baris dhammah. Begitu juga dengan maf'ul bi. Maf'ul bi dia tetap berbaris mansub.
Jadi maf'ulun bih ni kepada perkataan perbuatan yang ada penyambut. Ataupun kita panggil muta'adi. Perbuatan perkataan muta'adi. Barulah dia ada maf'ulun bih. Kalau perkataan tu perkataan lazim, dia tak ada muta'adi, maka dia tak ada maf'ulun bih. Jadi sekarang pembicaraan kita tentang maf'ulun bih. Yang ini kita dah bincang dah sebelum kita cuti. Barangkali ada yang dah lupa ataupun mungkin ada yang kurang jelas, kita ulang sikit pasal untuk mengembalikan ingatan yang sebelum kita bercuti. Jadi maf'ulun bih ni maksudnya adalah benda yang kena buat oleh perbuatan. Kena buat oleh perbuatan. Contohnya macam tadi. Macam yang mana dia contoh dia? Mana? Contoh di sini. Qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Qadra. Jadi apabila ayat ni ada ja'ala, ada perkataan fa'il dan ini adalah fa'il madhi, maka mesti ada pelaku. Mesti ada pembuat. Fa'il. Fa'il dia siapa? Fa'il dia Allah. Jadi telah menjadikan Allah. Qad ini sesungguhnya. Itu taukid. Sesungguhnya telah menjadikan oleh Allah. Jadi ja'ala fa'il madhi fa'il atas. Allah hu. Kenapa hu? Kerana dia sebagai fa'il kepada ja'ala. Dia yang membuat. Membuat apa? Yang kena buat itu namanya adalah maf'ulun bihi dan hukumnya masuk, iaitu qadran. Qadran ataupun kadar. Kadar ni adalah ketentuan. Apa? Kadar. Apa namanya? Ketentuan. Maknanya setiap benda yang Allah jadikan itu ada ketentuan dia. Ada ketentuan dia dari segi, terutama dari segi habis tempoh ni. Setiap satu benda yang Tuhan jadikan atas dunia hari ini, dia akan habis tempoh. Melainkan dunia adalah apa? Hari akhirat. Jadi yang atas dunia sekarang ni, setiap benda yang Tuhan jadikan dia ada habis tempoh. Yang tak ada hebatkan habis tempohnya Allah SWT sahaja. Orang lain, benda lain, makhluk, selagi namanya makhluk, akan ada qadran. Ada habis tempoh. Jadi qadran ni berbagi atas pasal apa? Pasal dia duduk di tempat maf'ulun bih. Sebab apa yang maf'ulun bih? Dia yang dijadikan. Allah perbuatan, ja'ala perbuatan, Allah itu adalah pembuat dia. Kemudian benda yang Allah buat adalah qadran, iaitu ketentuan. Likulli syai'in itu adalah subi jumlah. Untuk menguatkan lagi tentang bahawa Allah itu membuat sesuatu, ada dia punya akhirnya, dia punya nilai dia ataupun tarikh tamat tempoh dia mesti ada. Jadi walaupun maknanya Allah menjadikan malaikat pun ada tamat tempoh. Sebelum kiamat semua malaikat itu akan mati. Macam kita juga, kita akan mati. Malaikat mati. Malah malaikat maut pun akan mati. Sehingga semua dah mati semua sekali dah. Tinggal Allah dengan malaikat maut saja. Jadi kemudian Tuhan suruh malaikat maut tarik nyawa dia sendiri supaya habis. Tak ada siapa yang tinggal. Melainkan Allah Ta'ala. Maka itulah dikatakan hari kiamat. Tak tahu berapa lama kemudian barulah Tuhan bangunkan semula isi di dalam bumi ini keluar balik dan akan dibalasi segala amalan yang kita buat pada hari ini, pada hari kita hidup di atas dunia ini. Jadi itulah dia namanya yang dikatakan qadran tadi, berbaris atas. Kenapa bagi dua? Kerana depannya tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, al-qadra. Ini tak ada alif ni. Tidak bagi dua, bagi satu. Kalau ada al, tapi oleh kerana tak ada al di sini, maka qadran. Kenapa qadran tidak ada alif? Kalau alif tu al itu makna
hanya sesuatu saja. Benda-benda yang tertentu saja yang termasuk di dalam maksud dia. Tapi apabila qadran maknanya dia general. Semua. Tak ada yang tinggal. Melainkan Allah. Okey. Kita sepatutnya pergi pada muka surat yang ini. Hari ini kita sepatutnya pergi pada muka surat 47. Tetapi mungkin dah lupa, jadi kita ulang sikit lah. Kita kembali semula sikit. Jadi maf'ulun bih tu ada dua jenis. Iaitu satu zahir, iaitu perkataan zahir. Satu perkataan dhamir. Yang zahir tu ada dua pula. Yang zahir tu satu sarih. Sarih maknanya sahih lah. Sarih maknanya dia tak ada huruf yang sakit di dalam kumpulan itu. Yang kedua, isim zahir juga adalah masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal dikira sebagai isim zahir. Kemudian satu isim zahir, yang kedua dhamir. Dhamir itu ada dua. Yang pertama dhamir muttasil dan juga dhamir munfasil. Saya percaya tuan-tuan telah tahu apa yang maksud dhamir muttasil dan apa dia dhamir munfasil. Dan tahu membezakan antara muttasil dengan munfasil. Jadi untuk mengingati kembali supaya siapa yang lupa, jadi kita boleh ingat kembali insya-Allah apa dia contoh-contoh dia. Jadi sekarang ni yang pertama dhamir. Dhamir munfasil. Dhamir munfasil maknanya dhamir yang berasing dengan fa'il ataupun dengan isim. Jadi dhamir muttasil ini, dhamir munfasil ini, dhamir yang berasing adalah kata dia huwa. Huwa tu dhamir munfasil. Dhamir muttasil dia hu. Dhamir muttasil dia hu. Kalau dua huma, hum. Kalau dhamir munfasil dia adalah huwa, huma, hum. Dia, hunna, anta, antuma, antum, anti, antunna, ana, nahnu. Yang kita baca selalu yang kita hafal tu ada 12 tu. Sebenarnya dia ada 14 tapi dia tak ulang. Kemudian dhamir muttasil. Dhamir muttasil ni dhamir yang melekat. Melekat pada isim atau juga melekat pada perbuatan. Iaitu hu. Hu tu nya. Huma. Huma tu adalah nya juga untuk dua orang. Hum. Hum pun juga adalah dhamir muttasil. Jadi hu, huma, hum. Hu, ha, hunna. Kalau anta, ka. Kalau antuma, kuma. Kalau antum, kum. Kalau anti, ki. Kalau antunna, kunna. Kalau ana, ni. Kalau nahnu, na. Adakah tuan-tuan faham benda ni ataupun pernah jumpa benda ni? Pernah jumpa, tinggal lagi kita nak kelaskan tu payah sikit kan. Jadi kalau hunna sama juga hunna. Kalau hum sama juga hum. Kalau huma sama juga huma. Maksud sama tu antara muttasil dengan munfasil. Jadi dhamma muttasil maknanya dhamir yang berasingan. Kalau dhamir tu dhamir munfasil berasingan, kalau muttasil dia bersambung. Bagi contoh di sini muttasil alhaakumut takasur. Alhaakum. Kum tu adalah dhamir. Dhamir apa? Dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung dengan alha. Manakala munfasil macam bagi contoh wa iya. Wa iya tu adalah munfasil. Dia tak bersambung. Dia bersendirian. Itu munfasil.
Jadi kita kembali kepada isim zahir tadi, sarih, di mana hurufnya huruf yang sihat. Kemudian masdar muawal. Masdar muawal itu adalah di depannya ada huruf masdar, kemudian dilepas huruf masdar itu ada fa'il mudhari'. Sebagai contoh dalam sini, waddu law tadkhinu fayudkhinun. Jadi law dengan tudkhinun itu adalah fa'il mudhari'. Law itu adalah huruf masdar, lepas itu didatangi oleh fa'il mudhari'. Gabungan antara law dengan fa'il mudhari' itu kita panggil dia masdar muawwal. Bukan law saja, banyak ada lain. Ada anna, ada berapa banyak dia punya huruf law yang dulu kita telah bincang sikit. Jadi sini sebagai contoh. Sarih ni dia boleh jadi mabni, boleh menjadi berbaris. Berubah baris. Kalau berubah baris itu pula boleh berubah baris dengan alamat asli juga dengan alamat fa'i. Asli ini maknanya bagi atas, bagi bawah, bagi dhammah. Itu adalah alamat asli. Tapi kalau alamat far'i, iaitu alamat dengan huruf. Maknanya dia punya baris dia dengan huruf. Bukan dengan baris atas, baris bawah, baris dhammah. Bukan. Jadi, kalau yang baris aslinya, contohnya, hatta zurtumul maqabir. Maqabira. Ra itu adalah baris asliyah, baris atas. Ataupun kalau baris dhammah, dhammah itu adalah baris asliyah. Ataupun baris bawah pun asliyah. Jadi, alamat asliyah itu depan, bawah dan atas. Kemudian alamat far'iyah dengan huruf. Sebagai contoh, marajal bahraini yaltaqiyan. Dia alihkan dua lautan. Jadi keduanya bertemu. Jadi Allah mengalihkan dua lautan. Lautan tu satu yang masin, satu yang tawar, tetapi dia bertemu. Dia boleh bertemu, tapi dia tidak bercampur. Yang tawar tetap tawar, yang masin tetap masin. Ahli pelayaran pernah akrab kali jumpa suasana macam itu, bertemunya antara air lautan yang tawar dengan air lautan yang masin. Jadi air tawar tu dia orang boleh ambil airnya untuk kegunaan mandi dan sebagainya. Kemudian air masin tu itu tak boleh digunakan untuk tujuan minuman dan sebagainya. Jadi bahrain ini di sini maknanya dua lautan. Mana tanda duanya? Tanda dengan ya. Jadi tanda ya tu adalah tanda yang pertama menunjukkan dua. Yang keduanya adalah dia berbaris bawah. Dia berbaris atas. Sorry. Dia berbaris atas. Malahnya. Dia berbaris atas. Tanda dua. Tanda mansuh dia adalah dengan ya. Ini tanda far'in. Manakala mazlam awal tadi kita dah baca dah. Yang lagi satu ni, lau anzalnaha za. Lau anzalna hazal Qur'an ala jabali. Lau anzalna. Jadi sekiranya kami turunkan apa dia? Haza. Haza ni maknanya Quran. Kami turunkan Quran ke atas bukit. Apa akan jadi? Jawabnya bukit itu akan pecah ikut ayat seterusnya. Tapi kita cuma nak ambilkan dia punya sini, dia punya haza ni, iaitu dia punya apa namanya? Lau anzalna haza. Dia punya maf'ul bih dia. Lau anzalna, jika sekiranya kami turunkan kepada siapa? Jadi dia punya maf'ul bih ni kepada siapa? Kepada hazal Quran. Maknanya turun kepada Al-Quran. Tapi dia disebut sini haza ni yang menjadi maf'ul bih ni. Jadi di sini maf'ul bih dia adalah haza. Tapi sebenarnya Quran lah. Haza tu adalah dia punya sama dengan Quran. Kataan haza tu
adalah dia punya badal kepada Al-Quran. Jadi maknanya dia ambil sebagai dia punya maf'ulun bih dia adalah hadza. Jadi itulah jenis maf'ulun bih, ada dua, dan yang dua ni terbagi pada sarih dan juga mazdar muawwal, kemudian dhamir. Itu bentuk maf'ulun bih. Dua saja. Kemudian kita telah pergi pun kita telah pergi kepada ayat ini. Ayat ini memang ayat yang tadi, ayat hadza Al-Quran ini samalah. Kemudian contoh yang kedua sebagai contoh mu'rab, iaitu dalam ayat hatta zurtumul maqabir. Jadi sehingga kamu melawati kubur. Dia kata melawati kubur. Hatta zurtumul maqabir. Sehinggalah kamu melawat kubur. Melawat kubur tu maknanya pergi sekejap je. Pergi sekejap ke kubur. Maknanya kita mati ni sekejap. Lepas tu kita kembali semula ke dalam ke atas bumi balik. Jadi sebab tu dikata zarkumu, melawat tidak lama, melawat sekejap je. Jadi oleh kerana itu dikata zarkumu maqabir. Melawat apa? Melawat kubur. Kubur tu menjadi benda yang dikenakan tindakan ke atas zartu. Zartu melawat. Jadi kubur tu yang kena lawat. Jadi dia adalah maf'ulun bih. Begitu juga dengan ayat marajal bahrai. Marajal bahrai maknanya dia mengalirkan. Di dalam marajana ada dia. Dia tu siapa? Dia tu fa'il. Fa'il tu siapa? Fa'il tu Allah lah. Siapa yang boleh mengalirkan air laut? Bahrai, dua lautan. Yaltaqiyan bertemu. Tapi tak bercampur. Jadi bahrain itu sudah menjadi maf'ulun bih. Okey, lepas itu muka surat. Ini mazdar muawwal. Tadi kita dah contohkan dah. Kemudian yang bawah ni pun kita dah bincang tadi. Itu dia sebagai mazdar, dia sebagai apa? Mazdar muawwal. Yang ini sebagai dhamir. Kum tu adalah dhamir. Ya pun sebagai dhamir. Maknanya maf'ulun bih dalam bentuk dhamir kum atau dalam bentuk komen iya, dan juga boleh dalam bentuk mazdar muawwal. Jadi yang hari ini punya yang muka surat 47. 47 ni yang sepatutnya kita pelajari. Sebab kita berakhir pada muka surat 46 sebelum cuti. Jadi bila kita dah habis cuti, kita sambung balik kepada muka surat 47. Ini saya punya tanda ada sini. Next 15. Tuan-tuan ada tanda tak? Atau sama ke tidak dengan tanda saya? Okey. Assalamualaikum. Nak tanya sikit Ustaz. Silakan. Sebelum Ustaz beralihkan, Ya. yang tadi yang lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin tu, Ya. hadza tu dia kategori sebagai maf'ulun bih ya Ustaz. Maf'ulun bih. Hadza tu maf'ulun bih. Hadza tu maf'ulun bih. Kat mana letak dia tu Ustaz? Sebab dia tak masuk kepada, dia bukan dhamir. Dia bukan mazdar muawwal kan Ustaz? Yalah, dia isim apa? Isim isyarat. Petunjuk, isyarah. Isim isyarat kan? Isim isyarat. Jadi Isim isyarat termasuklah benda yang perkataan yang boleh menjadi maf'ulun bih. Oh, dia boleh menjadi maf'ulun bih dan isim isyarat. Hadza isim isyarat mabni ala sukun fi muhalli nisbin maf'ulun bih. Maknanya dia adalah mabni. Dan dia juga boleh duduk di tempat maf'ulun bih. Contohnya dalam ayat lau anzalna hadzal Quran. Sebenarnya hadza ni sebenarnya dia punya badal ya. Ayat ni boleh sama makna dengan lau anzalna Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu. Tak pakai hazi
Tapi pakai hazihi itu lebih menguatkan lagi. Maknanya kalau Tuhan turunkan Quran ini kepada bukit, nascaya bukit akan pecah kerana dia takut pada Allah. Jadi haza tu menguatkan maksud Quran. Maknanya bukan turun pada benda lain, tapi Quran ini. Quran yang ada pada Nabi Muhammad. Itulah yang dikatakan kalau diturunkan kepada bukit, bukit akan hancur. Jadi haza adalah isim isyarah, dia juga boleh duduk di tempat maf'ulun bih. Okey. Okey, Puan. Kalau okey, kita Okey, terima kasih Ustaz. Ya. Ustaz, terima kasih. Ya. Okey. Okey, kita pergi pada surat hari ini. Jadi di sini dia nak bincangkan tentang contoh zahir. Contoh zahir maknanya contoh kataan maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni benda yang kena tindakan kepada fa'il. Contoh dia ini dengan alamat asliyah. Asliyah ni makna alamat sama ada bagi atas, bagi bawah, bagi dhamma. Tiga baris itu kita panggil dia baris asliyah ataupun alamat asliyah. Contoh di sini akala tarikun mauzun. Mauza. Bukan mauzun, mauza. Akala tarikun al-mauz. Jadi akala adalah fa'il madhi yang maksud telah makan. Tarik adalah pembuat, orang yang nama Tarik. Jadi telah makan Tarik akan pisang. Mauza. Jadi mauza itu adalah maf'ulun bih dan bagi dia atas. Jadi atas tu yang atas za tu. Atas za itulah bagi dia. Jadi yang kita kira nahu tu yang bagi atas za tu. Yang belakang tu tak kira. Mau tu tak bukannya termasuk dalam tanda maf'ulun bih. Maf'ulun bih tanda za. Tanda za tu yang bagi atas tu maknanya itulah sebab kenapa dia bagi atas, kerana dia maf'ulun bih. Jadi telah makan Tarik akan pisang. Jadi akan pisang tu maknanya pisang tu kena makan. Yang kena makan. Jadi dia adalah maf'ulun bih. Jadi pisang adalah maf'ulun bih kerana pisang adalah bahan yang terkena tindakan perbuatan makan dan hukumnya adalah mansub. Mesti masuk. Kalau maf'ulun bih mesti masuk. Akala ni adalah fa'il madhi mabni ala fathah. Tarik adalah fa'il marfu' wa alamat raf'i dhamma. Dan mauza adalah maf'ulun bih mansub. Alamat dia alamat dengan fathah. Itu mudah punya i'rab. Zun tu je yang ejaan salah sikit Ustaz. Sebab mu situ kalau mauzun min baris atas kan. Mauza yang tu muza. Muza. Jadi mau kan? Dia sepatutnya mau kan? Mau ya. Betul kan baris dia. Sepatutnya mau betul kan baris. Okey. Ada lagi yang lain? Tak ada ya? Tak ada, kita ke muka surat berikutnya. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, syariba, syarifun, asala. Syariba maknanya telah minum. Syarifun, orang yang minum. Asala. Asala adalah madu lebah. Madu lebah. Jadi telah minum orang yang minum madu.
Jadi syaraba adalah fa'il, madi mabni ala fathah, syarifun fa'il, fa'il pembuat, marfu' alamat, fa'il dhamma, alamatnya dengan dhamma. Syarifun, pun itu adalah dhamma. Manakala asala, al-asala adalah maf'ulun bih dan dia mesti berbaris atas, iaitu mansub. Dan alamat mansubnya adalah fathah. Fathah mana? Fathah yang di atas lam. Itu dia punya tanda dia maf'ulun bih. Jadi sarifah fa'il, sarifun pembuat, kemudian asalah benda yang kena minum. Benda yang kena minum itu madu. Jadi madu tu mesti baris atas. Sama ada lam, tak ada alif lam, tak ada alif lam, tak jadi masalah. Tapi bagi hujungnya mesti bagi atas. Kalau tak ada alif lam, mesti bagi dua. Kalau ada alif lam, cukup dengan satu saja. Kemudian yang ketiga, Fatimah telah pakai jubah. Labisat maknanya telah pakailah, telah memakai. Telah memakai. Kenapa ada ta tu? Ta tu untuk mu'annas. Kerana Fatimah tu mu'annas. Jadi Fatimah tu ni adalah fa'il. Fa'il mesti baris marfu'. Jadi baris dengan tu. Kenapa tak ada tanwin? Sebab walaupun tak ada alif lam tapi tidak tanwin. Kenapa? Sebab nama orang ni dikira nama khas. Dia tak payah tak ada alif lam. Jadi hijabun maknanya jubah lah. Kenapa hijabun? Hijabah. Kenapa hijabah? Kerana dia duduk di tempat maf'ulun bih. Jubah tu duduk di tempat maf'ulun bih. Maknanya Fatimah telah pakai. Pakai apa? Pakai jubah. Jadi jubah tu adalah berbaris atas. Sebab dia maf'ulun bih. Dan baris dia dengan fathah. Dia sebagai maf'ulun bih dan barisnya dengan fathah. Saya rasa ini contoh-contoh yang simple lah, yang senang. Tapi mudah kita nak mengingatkan maksud maf'ulun bih dengan contoh-contoh yang senang. Berikutnya, contoh lagi, darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan. Darabtu maknanya darabah pukul. Tu saya. Jadi apabila tu ni duduk di bawah selepas darab perbuatan, kemudian baris yang akhirnya dimatikan menunjukkan tu adalah pembuat. Fa'il. Darabtu. Darabtu maknanya saya. Saya telah pukul. Pukul siapa? Zaidan. Zaidan ni yang kena pukul. Jadi Zaidan, orang yang kena pukul tu berbaris atas. Sebab apa? Sebab dia duduk di tempat maf'ulun bih. Darab tu fa'il madhi, mabni ala sukun. Sukunnya mana? Atas ba tu. Litasalati. Latu. Litasaluhu. Bita tak fa'il. Maknanya dia tu dimatikan kerana apa? Kerana dia bersambung dengan tu. Tu fa'il. Jadi apabila disambung dengan fa'il, maka dimatikan huruf yang terakhir. Dia adalah mabni. Maknanya kalau sambung dengan ta tu ta fa'il, kenalah dimatikan dia punya baris hujung perkataan-perkataan. Jadi lepas itu Zaidun maf'ulun bih. Hukumnya mansub. Sebab dia maf'ulun bih. Alamat mansub dia adalah berbaris atas. Iaitu Zaidan. Dan tu baris atas. Contoh yang berikutnya. Rakib tu farasha. Jadi rakib tu farasha. Rakib tu maknanya menunggang. Kemudian disambung dengan tu. Saya telah menunggang. Menunggang apa? Farasha. Farasha tu apa? Kuda. Kuda tunggangan. Jadi yang kena tunggang tu adalah kuda. Sebab itulah kuda tu baris atas. Jadi farasha. Dia baris atas kerana dia duduk di tempat maf'ulun bih. Jadi farasha maf'ulun bih mansub dengan tanda fathah.
Okey. Ini contoh yang sangat senang kepada maf'ulun bih. Dalam Quran lebih complicated sikit lah. Tengok contoh dalam Quran. Contoh dalam Quran surah 111 ayat yang ketiga. Iaitu sayasla naran. Zata lahab. Jadi kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergolak. Sayasla nara. Akan masuk dia ke dalam api. Jadi api itu adalah benda yang kena tindakan kepada masuk. Jadi dia akan masuk mana? Masuk ke dalam api. Api apa ni? Api neraka. Zata bunyi lahab. Lahab itu maknanya bergolak ataupun yang sangat panas lah. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi sayaslah, sin tu adalah sa tu maksudnya akan. Akan tu maknanya dekat dah. Kalau jauh saufa, kalau dekat dah sa. Sayaslah. Kataan asalnya yaslah. Yaslah. Yaslah tu adalah fa'il mudhari'. Dimasuki oleh sa menunjukkan akan. Akan dimasukkan ke mana? Naron. Kenapa bagi dua? Kenapa bagi atas? Kerana dia duduk di tempat maf'ulun bih. Menerima kemasukan. Kemasukan siapa? Orang yang tidak beriman pada Allah. Naran zata lahaba. Jadi maknanya lahab ni, Abu Jahal ni akan pasti dimasukkan ke dalam api neraka. Sebab Tuhan dah kata dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergolak. Ada yang mempunyai kepanasan yang sangat luar biasa. Jadi naran tu adalah maf'ulun bih. Dia masuk. Alamat mansuh dia adalah fathah zahirah. Maknanya naran. Ran tu adalah baris kepada ra, menunjukkan dia adalah berbaris atas kerana dia maf'ulun bih. Begitu juga ayat yang berikutnya. Ayat yang berikut ayat Baqarah. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa Alkitab. Walaqad ataina Musa Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah maf'ulun bih. Sebab tu dia berbaris mansub. Iaitu baris atas. Atas ba. Maf'ulun bih mansub alamat nisbihi al-fatahah zahirah. Maknanya Alkitabah ini, kenapa dia baris atas? Kerana dia duduk di tempat maf'ulun bih. Siapa yang jadi dia punya walaqad ataina. Sesungguhnya kami turunkan, kami berikan kepada Musa. Jadi Musa ni pun juga adalah maf'ulun bih. Alkitab pun maf'ulun bih. Jadi di sini ada dua maf'ulun bih. Satu Musa, satu lagi kitab. Tapi yang nampak jelasnya Alkitab. Dia berbaris atas. Musa ni juga berbaris atas. Tapi oleh kerana dia huruf sakit, maka tidak dibariskan dengan dibariskan. Jadi kita nampak jelas Alkitab itu adalah dia punya maf'ulun bih. Musa juga maf'ulun bih kerana dia menerima kitab. Ataina, kami berikan kepada kami perbuatan atau fa'il, iaitu Allah, kepada siapa? Pada Musa. Apa yang diberikan? Kitab. Dua maf'ulun bih. Tapi untuk menjauhkan daripada kecelaruan, kita ambil Alkitab saja sebagai maf'ulun bih di dalam contoh ini. Kalau tuan-tuan baca dia punya i'rab, tuan-tuan akan jumpa benda ni. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita pergi kepada muka surat berikut. Jadi, contoh sini contoh juga, contoh-contoh ayat maf'ulun bih, tetapi alamatnya dengan far'iyah. Far'iyah ni maknanya bukan alamat biasa. Alamat biasa atas bawah dhammah. Itu alamat biasa.
bukan amat baris. Tapi dengan far'iyah maknanya baris dengan huruf. Baris mansukh dengan huruf. Jadi contoh di sini pada ayat 2 surah Baqarah ayat 26, dan tidak dia sesatkan dengannya kecuali orang yang fasik. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Wa ma, dan tidaklah dia menyesatkan dengannya, dengan agamanya, illa fasiki, melainkan orang tu fasik. Makna Allah tidak menyesatkan. Yudillu maknanya dia tu adalah Allah, dan tidaklah Allah itu menyesatkan baginya. Bagi orang yang mana? Orang yang selain daripada fasikin. Hanya orang yang fasik saja yang Allah sesatkan. Selain mereka itu tidak disesatkan. Jadi fasikin ini adalah menjadi benda orang yang yudillu, yang disesatkan. Yudillu, siapa yang disesatkan itu? Iaitu fasikin. Oleh kerana itu fasikin ini jamak. Jamak muzakkar salim. Oleh kerana jamak muzakkar salim, dia adalah berbaris mansukh. Baris mansukh dengan ya. Jadi dengan ya tanda dia mansukh atau dia majrur bagi bawah. Salah satu. Tetapi oleh kerana ayat ni illa fasikin, dia mestilah mansukh. Dia tak boleh jadi majrur. Kalau majrur mesti ada depan dia ni huruf jar. Oleh kerana itu bukan huruf jar. Jadi ini adalah huruf illa, melainkan mustasna. Jadi illa fasikin, fasikin ni mesti bagi atas. Ya itu melambangkan dia berbaris mansukh. Jadi fasikin maf'ulun bih, mansukh. Alamat mansukh dia alamat nisbihi al-ya. Kenapa al-ya sebagai tanda mansukh? Li'annahu, kerana dia jamak muzakkar salim. Sebab itulah dia dimansukkan dengan tanda ya ataupun dengan far'i, tanda far'i, tidak tanda baris bawah. Sejauh itu okey? Semua sekali okey? Sejauh itu? Okey, Ustaz boleh. Alhamdulillah. Kalau okey, kita pergi yang kedua. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ayat ini, inna, sesungguhnya kami, kazalika, demikian itu, najzi, membalaskan al-muhsinin. Al-muhsinin ini adalah orang-orang yang buat baik. Jadi al-muhsinin ini orang yang menerima perbuatan. Perbuatan apa? Najzi. Najzi ni kami membalas. Membalas kebaikan. Jadi yang membalas kebaikan, siapa yang menerimanya? Yang menerimanya al-muhsinin, orang-orang yang baik. Jadi orang yang baik itu mestilah berbaris mansukh. Tapi mansukhnya bukan dengan baris biasa, tapi dengan baris far'iyah. Far'iyah itu maksudnya baris dengan huruf. Huruf apa barisnya? Huruf ya. Ya itu tanda berbaris atas. Tetapi oleh kerana dia jamak muzakkar salim, baris atas itu dengan ya. Jadi al-muhsinin maf'ulun bih, mansukh hukumnya, alamat nisbihi al-ya. Ya mana ya sebelum nun tu. Tu ya tanda dia berbaris mansukh. Li'annahu jamak muzakkar salim, kerana dia adalah jamak muzakkar salim. Okey, kalau dia marfu' macam mana kita nak baca? Al-muhsinin ni dia mansukh. Kalau dia marfu'? Al-muhsinuna. Muhsinuna. Sinuna. Muhsinuna. Wow. Wow. Kalau dia kasrah? Kasrah kalau bawah. Muhsinina. Tapi bawah dia depan dia ada huruf jar. Jadi kalau dia berbaris bawah, sama juga dengan muhsinina. Maksud. Ya. Sama. Ya. Baris bawah dengan baris atas, sama dengan ya. Nak menentukan dia baris bawah atau baris atas, ayat sebelumnya. Macam ini ayat sebelumnya, najzi.
Najzi maknanya kami membalas kebaikan. Kepada siapa? Kepada orang yang buat baik. Jadi orang yang buat baik itu duduk tempat maf'ulun bih. Apabila maf'ulun bih, mestilah ia tu sebagai baris atas ataupun mansub. Okey? Okey. Okey. Contoh yang ketiga. Ada apa-apa perbahasan? Tak ada ya? Tak ada, kita teruskan. Waja'u aba'uhum isya'an yabkuna. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di waktu petang sambil menangis. Ini cerita Nabi, cerita surah Yusuf tentang abang-abang Nabi Yusuf berlakon di depan ayahnya, datang pada ayahnya sambil menangis di waktu petang. Sambil balik tu, mula-mula pagi-pagi tu pergi main, jadi petang tu balik, dia orang campakkan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf ke dalam perigi. Dia beritahu ayah dia dengan sebelum beritahu tu dia datang berpura-pura lah. Waja'u ni maknanya jamak lah. Jamak apa? Jamak muzakkar salim. Kemudian jama'u, jadi jamak ja'u aba'uhum. Aba'uhum ni adalah dia punya maf'ulun bih dia. Datang kepada siapa? Datang pada abah dia. Aba'a. Jadi aba'a ni mestilah berbaris atas ataupun masuk. Apa tanda masuknya? Tanda masuknya alif. Bukan dengan baris atas, tapi alif. Pasal apa dengan alif? Kerana maf'ulun bih mansukh di alamat nisbihi alif. Alif ni alif ba alif. Ini hamzah ba alif. Alif ni lah tanda mansukhnya. Kenapa? Kerana dia adalah li'annahu min asma'ul khamsah. Oh, Ini abah ni adalah isim yang 5. ya, isi yang 5. Yang 5. Jadi isim Abah. yang 5 apabila dia mansukh dengan alif. Alif. Kalau dia majrur dengan ya, abi. Ya, abi. Kalau dia marfa, abu. Abu. Wow. Kalau abu tu maknanya marfa. Kalau abah tu maknanya mansukh. Kalau abi tu maknanya kasrah. Jadi di sini abah maknanya dia datang kepada ayah dia. Jadi waja'u aba'uhum, pada abah mereka, ayah mereka, isya'an yabkun, pada waktu petang sambil menangis. Tuhan ceritakan abang-abang dia berpura-pura, walhal dia campak kawan tu dalam pergi buta. Tapi dia beritahu ayah dia, makan dak serigala. Jadi hum aba itu ayah, hum mereka. Mereka ini adalah dhamir muttasil, mabni fi muhalli jar mudhafun ilaihi. Jadi hum tu adalah dhamir muttasil dan dia adalah mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi mesti bagi bawah. Tapi oleh kerana hum adalah mabni, tak boleh bagi bawah. Sebab hum, kalau selain the hum, kita letak dia bagi bawah. Tapi oleh kerana hum, dia mabni. Mabni tak boleh ubah, tetap hum. Jadi aba'uhum, ayah mereka. Jadi aba tu adalah maf'ulun bih, dia berbaris atas. Tanda baris atas alif. Alif ni lah menunjukkan bahawa ayah dia datang pada ayah dia, bukan pada mak dia, pada ayah dia. Sebab aba, alif tu baris atas, maksudnya mansub, dan mansub duduk di tempat maf'ulun bih. Hum tu adalah ayah mereka. Maf'ulun bih ni adalah sepatutnya berbaris bawah. Okey. Saya rasa benda ini straightforward, Pak. Kalau ada perbincangan, silakan. Kalau tak ada, kita pergi kepada berikutnya.
Hmm. Okey. Contoh yang Ustaz nak tanya Ustaz, ya, yang silakan. isyaan tu waktu petang Ustaz. Waktu petang. Kalau waktu pagi sobahan, Ya, kalau waktu pagi sobahan, sobahan, waktu pagi sobahan, ini petang isyaan. isyaan. Maknanya petang. Kalau yang kita baca wirid tu apa tu, wasilah apa, wasolah. Waktu apa yang lepas wirid kan Ustaz, 12. solat kabiratan wa asilan tu apa Ustaz? Apa dia? Wa asilan ke? Wa asilan tu petang ke pagi Ustaz? Pasti. Aha. Pasti kan. Itu pagi. Ha? Kalau petang, Asilan. isyaan. Isyaan. Isyaan ni maknanya bulan petang lah. Okey. Okey Ada- Ustaz. Ada perbincangan lain? Tak ada ya? Ada. Okey. Ustaz, Silakan. yang untuk maf'ul ni, dia ni fi'il madi dan juga mudhari' Ustaz, ataupun madi saja. Yang mana ni? Musuh apa? Yang mudhaf ilaih ni tadi, Ya? mudhaf ilaih ni maknanya dia punya fi'il, dia ni fi'il madi ke ataupun dua-dua fi'il mudhari' sekali? Oh. Boleh guna? Fa'il dia boleh madi, boleh mudhari'. Okey. Ulum bih ni terpakai juga pada fa'il madi, terpakai Ah. juga pada fa'il mudhari'. Mudhari', okey. Boleh mudhari' juga. Okey. Tak mesti madi. Okey, terima kasih Ustaz. Hanya mesti ada perbuatan lah. Ya. Ada perbuatan mudhari' ke ataupun madi ke, kedua tu boleh pakai. Ya. Cuma yang madi ni memang benda tu dah kena lah. Maknanya Mana sudah kena. yang tu Alah. akan kena lah. Yang mudhari' tadi yang contoh saya selana ni. Ya. Saya selana, saya selah ni adalah fa'il mudhari'. Ya. Dan ada sin tu menunjukkan akan. Ya. Belum lagi lah. Belum lagi. Kalau yang tadi, yang lain tu fa'il madi. Fa'il madi yang dah sudah. Yang dah sudah. Sudah. Macam ni. Waja'u. Ini fa'il madi. Waja'u ni fa'il madi. Tapi yang tadi, saya selana ran. Itu adalah fa'il mudhari'. Jadi fa'il mudhari' pun boleh, fa'il mudhari' pun boleh. Boleh duduk di tempat maf'ulun bih. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Okey, contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini dalam surah Al-Kahfi. Anjing mereka menghulurkan kedua lengannya di gerbang ataupun di muka pintu gua. Jadi yang lain tu tidur dalam gua. Yang anjing pemuda tu, seekor tu, ada seekor anjing, itu dia menjaga pintu. Dan dia tidur dia di depan pintu tu dengan cara tangan dia dihulurkan ke depan. Jadi wakal buhum basitun zira'aihi bil wasi. Jadi anjing mereka menghulurkan kedua lengannya di gerbang gul. Jadi yang lain-lain tu tidur di dalam. Tapi anjing ni duduk di tepi pintu menjaga gul. Jadi bila orang lalu di situ nampak anjing situ, dia tak berani nak kacau lah. Sebab Tuhan nak sampaikan sampai 300 tahun tu bukan sekejap punya masa. Mungkin ada masanya orang jumpa, tapi orang tak berani nak masuk kerana ada anjing, bimbang anjing tergarang dan sebagainya. Maka menjadilah dia sabar, terpelihara lah dia, tak dikacau oleh orang, kerana Tuhan nak benda tu berlaku selama 309 tahun. Jadi wakal buhum dan anjing mereka basitun. Basitun ni maknanya menghulurkan dia punya tangan tu, dihulur ke depan. Zira'ain. Zira'ain ni maknanya dua tangannya. Mana duanya? Duanya ada ya ni. Zira'ain. Ain ni, ya ni menunjukkan dua.
Tapi dua baris atas. Sebab itulah dia menjadi sebagai maf'ulun bih. Zira'ihi. Jadi ya tu adalah menunjukkan dua, dan dua ini masa yang sama dia adalah berbaris atas. Baris atas dengan ya. Sebab dia dua. Berbaris dengan ya. Jadi kalau sekiranya dia tidak duduk di tempat maf'ulun bih, zira'ihi. Makna dengan alif. Dengan alif tu tanda dua juga. Tapi dua marfu'. Kalau sekiranya bukan maf'ulun bih. Tapi oleh kerana dia maf'ulun bih, kalau dua patutnya kataan dia zira'i. Dua tangannya. Itu marfu'. Marfu' dengan alif. Kemudian dia mansuh dengan ya. Jadi dia buang alif ganti dengan ya menunjukkan dua tangannya. Dalam keadaan marfu', dalam keadaan mansuh. Kenapa dia mansuh? Sebab dia duduk tempat maf'ulun bih. Jadi maknanya zira'ihi menunjukkan dua berbaris atas. Dua tangan yang berbaris atas. Bukan marfu'. Kalau marfu' dengan alif. Kalau mansuh ataupun majrur dengan ya. Aihi itu adalah menunjukkan dua berbaris marfu'. Berbaris mansuh. Sebab dia maf'ulun bih. Jadi wakal buhum basitun zira'ihi bil wasit. Maknanya tangannya dihulurkan ke depan di muka pintu. Jadi orang lain nampak keadaan tu tak berani nak kacau lah. Perlahan dalam tu ada 7 orang pemuda sedang tidur. Jadi Tuhan tak nak benda tu dikacau oleh orang, dijagakan oleh orang. Jadi Tuhan letakkan anjing di depannya, nampak macam anjing garang. Jadi orang tak berani nak kacau. Walaupun dia dijumpa tempat tu. Tapi tak berani nak masuk dalam masanya. Sehinggalah sampai 300 tahun lebih. Jadi kalbuhum di sini adalah mubtada'. Wa tu wa ataf lah. Makna wa ataf tu sambung daripada sebelumnya lah. Mubtada'. Hum dhamir muttasil. Muttasil maknanya bersambung. Fi muhalli jar. Sebab dia mudhafun ilahi. Hum tu mudhafun ilahi. Kalbuhum, anjing mereka. Jadi mudhafun ilahi itu maknanya kepunyaan. Kepunyaan mereka. Anjing itu kepunyaan mereka. Mereka itu siapa? Pemuda-pemuda. Kena basitun. Basitun adalah jumlah mu'attaf ala tah sabuhum. Ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ada perkataan tah sabuhum. Jadi dia ni ataf kepada tah sabuhum. Jadi dia ikut baris basitun. Khobar. Oleh kerana dia khobar dan dia ataf kepada jumlah sebelumnya, maka dia berbaris marfu'. Basitun. Zira'i kita dah explain tadi, iaitu maf'ulun bih, mansuh biliyah. Li'annahu musanna. Hazaf nun li idhafah. Patutnya ada ya nun. Aini. Sepatutnya ada nun bagi bawah sini. Menunjukkan dua. Tetapi nun bagi bawah itu dibuang. Dihazafkan kerana apa? Kerana dia menjadi idhafah. Jadi mudhaf. Jadi zira ini jadi mudhaf. Kemudian hi itu adalah mudhafun ilaih. Jadi zira mudhaf, mudhafun ilaihnya hi itu mudhafun ilaih. Jadi oleh kerana dia mudhaf, maka nun tu dibuang. Nun zira aini. Ada nun kecil, ada nun berbagi bawah di sini. Tetapi dibuang kerana bersambung dengan mudhafun ilahi. Dia sebagai mudhaf tak boleh ada nun tu. Dibuang nun, tinggal ya saja. Kemudian nya. Nya tu siapa? Nya tu kembali kepada anjing. Tangan anjing tu dihulurkan ke depan. Bil wasit adalah majrur muta'allaqa bi ismin fa'il basitin. Jadi maknanya ismin basitin maknanya ja majrur bil majrur ada bi.
B itu Oh. menyebabkan fa'il ni berbaris Bawah. berbaris Kasrah. jawab majrur. Muta'allaqah maknanya kembali kepada Nama isim fa'il. Oh. Ba sitin ni isim fa'il. Ba sitin. Ba sitin ni isim fa'il. Isim fa'il. Jadi isim fa'il ni maknanya sifat lah. Sifat dia menghulukan anjing tu ataupun isim lil fana ataupun hikmat lil buah. Sama lah maksud dia. Jadi maknanya ja wa majrur ja wa majrur ni ja tu adalah ba-nya. Majrurnya adalah wasid. Wasidi. Itu majrur. Dia adalah ada kaitan dengan basitun. Iaitu basitun ni adalah isim fa'il. Isim fa'il apa? Isim fa'il maknanya kembali kepada anjing lah. Maknanya anjing tu menghulurkan kedua tangan. Bila basitun di depan gua, depan pintu gua. Jadi yang menjadi maf'ul bih lah ayat ini adalah zira'aihi. Jadi apabila kita baca ni kita kena ingat ada tambah nun kecil di sini. Nun kecil di sini jangan sebut. Tak sebut. Tapi maknanya dua. Kalau dua kan ya nun. Ya nun bagi bawah. Kalau ya nun bagi atas, itu sudah jamak. Ini ya nun bagi bawah, maknanya dua. Nun bagi bawah itu makna dua. Tapi apabila dia duduk di tempat mudhaf, maka dibuang dia punya nun. Tinggal, kalau buang nun tinggal ya sajalah. Jadi ya aihi. Aihi itu maknanya mudhaf pun. Okey? Tak ada apa-apa kan? Ke ada apa-apa? Kita pergi seterusnya. Okey. Yang kedua ni masih lagi zahir, syarih, mabni. Maknanya perkataan-perkataan yang syarih, mabni. Mabni maknanya tak berubah. Seperti isim isyarah. Isim isyarah, contoh macam tadi jugalah. Tapi ini contoh ayat lain. Ini ayat 126 Baqarah ni. Wa iz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Dan ketika Ibrahim, maksudnya Nabi Ibrahim berdoa, Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman dan rezekikan penduduknya dari buah-buahan. Jadi ini maknanya, ini doa Nabi Ibrahim ketika dia membuat Kaabah. Ketika dia membuat Kaabah, apabila sudah buat Kaabah tu, dia berdoa kepada Allah. Banyak doa dia, panjang doa dia, tapi di antaranya adalah yang ini. Jadi dia berdoa kepada jadikanlah negara ini aman dan rezekikanlah penduduknya buah-buahan. Dan apa yang didoakan oleh Ibrahim ini memang berlaku. Sebab sampai sekarang ni kat Mekah tu banyak buah-buahan. Pokoknya tak banyak mana. Pokoknya pakat kurma je. Tapi buah-buah lain melambat-lambat. Apa buah saja semua ada. Kita boleh dapat dengan senang. Jadi di sini aj'al hadza. Aj'al ni lah fa'il amar. Tetapi maksudnya bukan menyuruh. Maksudnya memohon. Meminta. Ini doa. Rabbij'al hadza baladan. Hadza baladan, jadikanlah negeri ini kemudian berikanlah rezeki kepada ahlinya buah-buah yang banyak. Kata ada aj'al, maknanya fa'il amar. Fa'il amar, kemudian haza baladan. Haza baladan, haza ni sama tadi, serupa yang tadilah. Dia adalah badal kepada baladan. Haza ni isim isyarah. Isim isyarah.
dia adalah isim isyarah, kemudian badal kepada baladun. Baladun ni makna negeri. Maknanya kalau tak ada hazah pun boleh. Jadikanlah negeri ini aman. Tapi oleh kerana ada hazah ni maknanya bukan negeri lain, negeri ni. Rabbij'al hadza balada. Maknanya negeri ni, bukan negeri lain. Yang Nabi Ibrahim berdoa tu untuk negeri ni, bukan negeri selain daripada yang. Jadi hazah. Jadi hazah ini adalah dia punya isim isyarah, masa yang sama dia adalah sebagai maf'ulun bih. Oleh kerana dia mabni, jadi tak boleh nak ubah lah. Tapi memang dia bagi atas pun. Ini hazah ni bagi mati ni. Walaupun dia bagi mati, tapi dia tetap macam tu. Walaupun dia duduk di tempat maf'ulun bih, tak boleh ditukar dengan bagi hidup. Hazaha tak boleh. Dia mesti hazah juga sebab dia isim isyarat mabni. Mabni ala sukun. Kemudian dia duduk di tempat maf'ulun bih. Bagi ni tak boleh ubah. Jadi ini badal. Badal ni mengganti. Kalau tak ada hazah boleh. Tak salah apa-apa dari segi makna. Tapi hazah ni dari segi balaghah dia menguatkan, mengkhususkan. Maknanya Nabi Ibrahim ni minta supaya Mekah tu Tuhan berikan rezeki yang banyak dari segi buah-buahan dan juga aman. Jadi ini apa namanya maf'ulun bihi dalam bentuk isim isyarah. Pada contoh yang kedua berbentuk isim mausul. Isim mausul. Isim mausul ni boleh juga menjadi maf'ulun bihi. Contohlah ayat ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi ara'aita allazi. Tahu tak kamu? Jadi tahu tentang apa? Tahu tentang yang ataupun orang yang. Jadi tahu tak kamu tentang orang yang apa? Yukadzibu, yang mendustakan biddin, agama, yang tak percaya pada agama. Kamu tahu tak siapa dia? Jadi al-lazi ni adalah Ustaz, al-lazi itu yang Ustaz kan? Kalau yang. orang yang bukan al-lazina. Al-lazina orang yang kan. Kalau al-lazi itu yang kan. Al-lazi ni adalah mufrad. Al-lazina orang yang. Kalau al-lazi yang saja, bukankah begitu? Maksud dia orang yang lah. Tapi dia al-lazi ni adalah single. Jadi dia jamak. Kalau jamak al-lazina. Al-lazina ada na tu maknanya jamak. Tapi kalau al-lazi saja maknanya seorang. Jadi awak tahu tak seorang ataupun satu orang yang mewakili yang lain-lain. Yang yukadzibu, yang membohongkan, yang mendustakan biddin, dengan agama. Jadi yang di sini adalah duduk di tempat maf'ulun bih. Dia adalah isim mausul. Jadi ini contoh ayat isim mausul sebagai maf'ulun bih. Jadi yang di sini al-lazi ini adalah maf'ulun bih. Masa yang sama dia dah isim mausul. Jadi yang atas tadi isim isyarah, yang ini isim mausul. Jadi isim mausul pun boleh jadi maf'ulun bih. Isim isyarah pun boleh menjadi maf'ulun bih sebagai contoh kedua-dua ini. Al-lazi isim mausul mabni ala sukun fi mahalli mansub. Mansub kerana dia maf'ulun bih. Al-lazi. Patut al-lazi kalau dia duduk tempat maf'ulun bih kena bagi atas. Tapi tidak. Sebab dia mabni. Isim mausul ini adalah isim yang mabni. Tak boleh ubah bagi dia. Itu contoh isim isyarah dan juga isim mausul sebagai maf'ulun bih. Manakala contoh yang berikutnya ini adalah
maf'ulun bih ketika dia berbentuk masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal di sini iaitu fa'il, iaitu huruf masdar diikuti dengan fa'il mudhari'. Dalam ayat ini lau. Lau ni adalah huruf masdar. Mudhari'nya yu'ammar. Yu'ammar. Yu'ammar ni maknanya dikurniakan umur. Jadi lau yu'ammar itu adalah masdar mu'awwal. Dia duduk di tempat maf'ulun bih. Yawaddu ahaduhum yu'ammaru alfa sanah. Jadi maknanya jika dikurniakan kepada mereka alfun 1,000 sanah setahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Jadi masing-masing ingin umur 1,000 tahun. Ini ayat ni, pada turunnya ayat ni ditujukan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi takut mati. Dia nak kalau boleh umur dia 1,000 tahun. Tuhan jawab dalam ayat ni, yu'addu ahadukum. Masing-masing inginkan. Inginkan apa? Lau yu'ammar alfasanatin. Maukan dia punya umur 1,000 tahun. Dan Tuhan beritahu, wa ma huwa bimuzahzihi, padahal umur yang panjang itu min azabin, tidak dapat mengelakkan dia daripada seksa Allah. Kalau dia tak beriman, walaupun umur dia 2,000 tahun ke 3,000 tahun ke, dia tetap akan diseksa. Tidaklah maknanya bila umur panjang itu Tuhan lupa dia punya perbuatan dan dia tak kena seksa. Tidak. Jadi di sini lau yu'ammar. Lau yu'ammar maknanya kalau, jika sekiranya dipanjangkan umur dia 1,000 tahun. Jadi mereka hendak supaya umurnya dipanjangkan 1,000 tahun. Tuhan beritahu walaupun 1,000 tahun, dia tidak dapat melepaskan daripada azab, daripada azab Allah. Maknanya balasannya tetap akan dapat. Jadi lau yu'ammar itu adalah masdar mu'awwal, duduk di tempat maf'ulun bih. Di sini ada baris atas, tak ada. Dia dua perkataan, lau dengan yu'ammar. Tak ada tanda atas, tak ada tanda baris atas. Tapi dia duduk di tempat maf'ulun bih. Maka dia kira juga masdar mu'awwal ni maf'ulun bihi. Hukumnya adalah berbaris atas. Tapi tak ada pada perkataan itu baris atas kerana dia dalam bentuk masdar mu'awwal. Ada perkara berbangkit? Mu'awwal. Ada perkara berbangkit? Okey. Tak ada ya. Yuwaddu tu maknanya fa'il mudhari' marfu' bidhammah. Yuwaddu ahaduhum. Mereka ingin. Mereka nak sangat. Nak sangat umur panjang. Jadi lau tu huruf masdar. Yu'ammar tu fa'il mudhari' mabni lil majhul. Marfu' bidhammah. bidhammah. Jadi apabila lil majhul, apabila fa'il majhul, dia marfu' majhul, mestilah ada naib fa'il. Naib fa'il ni siapa? Naib fa'ilnya adalah dhamir mustaqil taqdiruhu huwa. Jadi dalam yu'ammar tu ada huwa. Tapi huwa tu adalah naib fa'il. Pasal apa naib fa'il? Sebab dia fa'il mudhari' majhul. Manakala masdar mu'awwal ni terdiri pada lau dan juga fa'il mudhari' fi muhalli nasbi lebih. Jadi masdar mu'awwal terdiri daripada lau dan juga fa'il mudhari'. Mudhari' mana? Yu'ammar. Kedua-dua tu kita panggil dia, jadikan dia masdar mu'awwal. Jadi lau yu'ammar tu adalah dua perkataan yang duduk di tempat maf'ulun bih. Bukan yu'ammar saja, bukan lau saja, dua-dua sekali.
barulah dia katakan maf'ulun bih. Walaupun tak ada baris atas, tetapi dia adalah duduk di tempat maf'ulun bih, maka hukumnya adalah berbaris atas. Okey? Okey. Ada perkara bangkit? Okey. Page 54. Ada perkara yang berbangkit yang perlu kita bincang? Ustaz, yang apa yang Ustaz cakap naik fa'il dekat lau yu'ammar tu kat mana letak Ustaz ada naik fa'il tu? Fi'il apa majhul? Ustaz? Ya, silakan. Saya tak Nak tanya Ustaz, yang Ustaz cakap yu'ammar tu ada naik fa'il kan? Ya. Yang takdiruhu apa? Yang tak nampak Ustaz dia tak adalah ada. naib fa'il. Ha. Jadi yu'ammar tu adalah fa'il marfu', Marfu' fa'il mudhari' mudhari'. Fa'il mudhari', tapi mudhari' dia mudhari' majhul. majhul. Majhul, okey. Fa'il majhul. Jadi Hmm. apabila fa'il majhul, dia ada naib fa'il. Jadi mana naib fa'ilnya di dalam yu'ammar? Naib fa'ilnya lah dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Di sini dia explain. Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Jadi mana dalam yu'ammarnya ada fa'il, ada naib fa'il dia. Naib fa'il dia siapa? Huwa. Wah, Yu'ammar. tunjuk. Huwa tu siapa? Allah. Orang-orang Yahudi yang Yang hori. takut mati. Hmm. Yang takut umur panjang. Dia fikir umur panjang tu boleh mengelakkan dia daripada diseksa. Walhal Tuhan kata tak. Umur panjang mana pun pasti akan dibalaskan apa yang dilakukan. Itu yang dia takut tu. Jadi masdar mu'awwal tu terdiri dua perkataan. Ustaz, Allah dan perkataan yu'ammar. Dan itu duduk di tempat maf'ulun bih. Hukumnya baris atas. Tetapi dia tidak ada baris atas di situ kerana dalam bentuk maf'ulun masdar mu'awwal. Okey. Jelas ke? nak tanya balik Ustaz tentang yu'ammaru tu. Ya. Jikalau yu'ammaru. Ya. Yu'ammaru tu maknanya huwa lah ya. Huwa Yu'ammar ni tu maknanya mewakili seorang lah tu. Kalau seorang, apakah dia merupakan orang-orang Yahudi tadi ke ataupun Tuhan yang beri 1000 tahun lagi? Wah, Ammar tu maknanya adalah diberi umur. yang bagi umur tu Allah. Yang memberi itu Allah lah. Allah. Kalau Allah, huwa. Wah. Kalau huwa, jadi maknanya berbalik pada Allah tu dia punya yang tersembunyi tadi huwa lah. Allah lah. Yang itu Allah lah. Jadi Tapi Allah Allah lah. tu sebagai naib fa'il. Naik fa'il dia. Ah. Bukan orang-orang Yahudi kan. Ah. Tu maksud saya tadi tu. Okey, faham. Tak ada, tapi yang huwa tu bukan Allah. It is ni Yahudi tu. Dia cakap empat bangsa dia tu. Dia orang kata itu, dia kata domain apa tu? Domain. Mustatir. So he's referred to the person Allah is telling. You go to the ayat. You baca ayat tu betul-betul. Kul man kana. Sebelum tu ada cerita tu. Dia cerita Muhammad yang cakap tu. Kalau Muhammad cakap dia refer pada orang lah masa dia Madinah ni. Cerita lah kalau ikut daripada Quran lah. You have to go further than that. Prior to that. Masing-masing. Okay, itulah Ustaz saya yang boleh saya faham lah. Okey. Ada lagi perbincangan? Tak ada. Tak ada, mungkin kita boleh satu muka surat lagi. Muka surat berikutnya. Okey. Ini pun lagi satu masdar mu'awwal. Jadi contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni pada surah Taubah ayat 108. Yuhibbuna an yutahharu. Jadi yuhibbuna maknanya mereka itu cinta, sayang, suka. An yutahharu. An yutahharu ni an
dia punya mazhar. Kemudian yatahharu ini fa'il mudhari'. Jadi ay yatahharu ni maknanya membersihkan diri ataupun kebersihan. Jadi mereka suka kepada kebersihan. Mereka itu siapa? Mereka itu orang Islam lah. Suka kepada kebersihan. Jadi yuhibbuna an yutahharun maknanya mereka itu suka kepada kebersihan. Jadi di sini an di sini adalah huruf mazhar. Huruf mazhar ni dia juga menasabkan. Menasabkan mana? Menasabkan fa'il mudhari' yatatahharu. Patutnya yatatahharuna. Itu kalau marfu'. Tapi belum bu'an, dia jadi mansub. Mansub dia dengan menukarkan, dengan menggantikan waw di sini, nun baris atas ni diganti dengan alif. Jadi dibuangnya nun ganti dengan alif. Jadi yatatahharun dia sudah menjadi mansub. Jadi an yatatahharu dia masuk kerana ada an, dan an dengan yatatahharu ni adalah dia punya mazhar mu'awwal. Mazhar mu'awwal dalam bentuk an campur yatatahharun campur fa'il mudhari'. Yang tadi law pun mazhar mu'awwal juga. Jadi law dan an ini adalah huruf mazhar yang boleh menjadi mazhar mu'awwal. Apabila selepasnya ada fa'il mudhari', maka dia jadi mazhar mu'awwal. Jadi mazhar mu'awwal dalam bentuk an campur campur fa'il mudhari'. Jadi yatatahharu ni adalah fa'il mudhari' mansub. Mansub dengan cara dibuang hazaf nun. Patut yatatahharuna dibuang nun jadi mansublah. Jadi kena ganti alif di sini. Kerana kita buang dia ganti dengan alif. Jadi wa tu wa jama'ah. Wa jama' lah, wa banyak. Dhamir mabni ala sukun fi mu'ali raf'in fa'il. Jadi wa tu juga adalah fa'il. Fa'il maksudnya mereka. Sini wa menunjukkan jamak, ya tu menunjukkan dia. Jadi dia dengan wa, dia yang ramai jadi mereka lah. Jadi mereka itu suka kepada kebersihan. An yatatahharun adalah mazhar mu'awwal fi muhalli nisbin maf'ulun bih. Jadi di sini mazhar mu'awwal dan an campur dengan fa'il mudhari' adalah menggantikan tempat maf'ulun bih ataupun duduk tempat maf'ulun bih. Dia tetap maf'ulun bih dan barisnya tak ada berubah apa-apa walaupun dia sepatutnya baris atas. Sebab dia dalam bentuk mazhar mu'awwal. Lain kataannya maf'ulun bih dalam bentuk mazhar mu'awwal. An campur fa'il mudhari'. Yang tadi mazhar mu'awwal juga, tapi law campur dengan fa'il mudhari'. Jadi an ataupun law kedua-duanya adalah mazhar mu'awwal. Mazhar mu'awwal. Ada perkara bangkit? Okey, Ustaz boleh. Maknanya jelas dah tu. Dah Boleh lah faham sikit-sikit jawab. apa dia maf'ulun bih tu. Jadi maf'ulun bih itu bukan mesti baris atas, bukan sentiasa baris atas, tapi boleh dengan bentuk mazhar mu'awwal, boleh bentuk isim isyarah, boleh bentuk isim mausul Betul. dalam badal dan sebagainya. Dia kalau dah ada i'rab tu boleh terang sikit lah Ustaz. Kalau tak ada i'rab susah tu. Ya, betul. Nak faham betul dia. Ada i'rab tu insya-Allah boleh. Perlahan lah. Jadi kena berkawan rapat dengan buku Buku kuning tu. kitab i'rab tu kena kawan rapat. Okey. Alhamdulillah. Buku surat berikutnya itu adalah maf'ulun bih juga, tapi itu dengan dhamir. Oh, domain bersambung. Ini kita tangguhkan minggu depan lah. InsyaAllah. Panjang cerita dhamir ni. Panjang betul. Jadi dhamir muttasil. Jadi apabila dengan dhamir tu dia kata apa? Semua dhamir muttasil yang terletak di selepas fa'il adalah mudhafun ilaih. Okey. Dia punya sipir dia. Semua dhamir muttasil terletak selepas fa'il adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih.
Domain mutasil. Nanti saya tuliskan dia punya ringkasan. Tapi ini contoh dia lah. Satu-satu ni lah. Darab ni, darabakum, darabana dan sebagainya. Semua yang merah tu maknanya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Domain mutasil duduk selepas fa'il. Okey. Dia adalah maf'ul. Tapi yang tu kita simpan insya-Allah pada ingat lepas. Sebab kalau kita nak masuk sini dia panjang lagi ni. Ni ada 14 Dia panjang lagi. domain tu pecah dah ada Panjang lagi, 14. banyak tersurat lagi. Jadi kita simpan minggu depan lah insya-Allah. InsyaAllah. Ada perkara berbangkit, perkara yang tak kisahlah nak beri pandangan ke Laju sangat. Ha? Laju sangat. Kena Laju ke? bolehlah start perlahan. Okey. Okey. Ustaz, Boleh lah. Ya, tapi walaupun laju di atas kemampuan lah kot. Yalah boleh. InsyaAllah boleh lah Ustaz. Semua mampu lah untuk faham lah. Kalau saya laju, break lah. Tolong break sikit. Okey. Beritahu. Beritahu supaya slow sikit lah. Okey, tak apa. Ustaz, Silakan. Masdar muawwal ni Ya. dia terletak di antara dua fi'il Ustaz kan? Dua perkataan. Dua perkataan. Dia fi'il ke ataupun dua perkataan Dua Boleh isi. perkataan. Ya. Perkataan yang pertama tu adalah perkataan masdar. Contohnya Ya. perkataan. An ni masdar. Ya, ya. Masdar campur dengan fa'il mudhari'. Masdar Sebelum tu ada fi'il juga. tak jadi masalah fa'il sebelum tu. Tapi dua perkataan ni adalah masdar muawwal. Yang pertama masdar, yang kedua adalah selepasnya ada fa'il mudhari'. Kalau itu kita jumpa maknanya masdar muawwal tu. Oh. Maknanya sebelum perkataan an ni ataupun lau tadi tu tak kisahlah. Tak kisah. Tak kisah. Bukan semestinya fi'il ya. Tak mestinya. Tak Tak semestinya. kisah. Dia boleh yang pertama, boleh. Oh. Dia boleh perkataan yang pertama. Oh, saya ingat yang an ni di masdar awal ni dia bermisalkan dia tidak boleh bertemu dua fi'il tu dekat-dekat, jadi dipisahkan oleh an. Saya ingat begitulah. Saya Itu lain kajian. oleh kajian. Itu pun ada juga, memang betul tu. Tapi yang tu lain pula dia punya kajiannya. Bukan masdar muawwal untuk ini. Ini masdar muawwal untuk yang merupakan sebagai Maf'ul bih. Masdar muawwal sebagai maf'ulun bih. Maf'ul bih. Inilah bentuknya. Ya. Walaupun maf'ulun bih itu mesti bagi atas, tapi dalam kataan ain yutahharu ni tak ada yang bagi atas. Ya. Dia ikut undang-undang masdar muawwal. Ya. Betul. Jadi begitulah. Jadi maknanya Terima kasih Ustaz. sama. Okey, ada lagi perbincangan? Alhamdulillah. Kalau tak ada, insya-Allah kita berhenti dulu. Minggu depan. InsyaAllah kita akan jumpa pada Minggu depan. 12 bulan. 12 bulan. InsyaAllah. Hari Selasa Balarah. Selasa Balarah. Okey. Selasa ada insyaAllah. Ada insya-Allah. Okey. 12 bulan di bawah Bali Ustaz. Di Pak Bali ya? Ya. Apalah. Boleh kata Nahwu dan Saraf. Oh, tak apalah. Apa? Nak tolong. InsyaAllah. Oh, dia bawa ni. Okey. Okey, kalau tak ada kita berhenti sini dululah. Okey, Ustaz. Allah jumpa 12 bulan insyaAllah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat fatawasau bil haqq fatawasau bis sabr.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Kami sentiasa memujimu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan kami meminta keampunanmu ya Allah. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang dapat memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun hari ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak nilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami sangat ingin meninggal ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami sebagai hamba-Mu yang kerendai. Ya seterus itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan ini. Kurniakanlah kami ilmu-ilmu-Mu, sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan pada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'un alim. Fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahu minkum. Insyaallah kita jumpa minggu hadapan. InsyaAllah. Minggu depan kita akan pergi kepada muka surat 50. 26. 26. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.